Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, so today, teacher, you can call me Miss Fatin. Okay, today Miss Fatin is going to do a recap on konsep membaca bahasa Melayu. Okay. Okay, so I believe everybody has this buku konsep membaca bahasa Malaysia, right? Okay, so actually this buku konsep membaca bahasa Malaysia is for those students basically who is still learning how to read in bahasa Malaysia. Okay, for this kelas membaca bahasa Malaysia, we use phonics. Okay, in order to teach our students. Okay, so let us see topik 1. Okay, topik 1. Okay, topik pertama iaitu kenali ABC. Okay. Okay, kenal ABC. Okay, how are we going to teach our children at home? First, you have to sing ABC song. Okay, okay, let us sing together. 1, 2, 3. Okay, while you sing, you can ask your children to point which one is A, B, C until Z. Okay, point by using finger. Okay, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Saya pandai ABC, mari nyanyi sekali. Okay, what we do with the children, every day we recap, we sing this song 3 times a day. 3 kali kita akan baca ABC ni sambil tunjuk. Okay, kita akan bagi dia kad yang sama, topik 1. Anak-anak akan tunjuk A sampai Z. Okay, so ibu bapa dekat rumah boleh ulang kaji sama-sama. Okay, maybe boleh print muka surat pertama ni dulu. Okay, untuk topik pertama, untuk anak tu kenal dulu ABC. Okay, okay, lepas kita nyanyi, okay, normally in our class, in our session, kita akan membaca huruf besar dan huruf kecil. Okay, macam mana kita nak baca? Okay, normally kita akan guna pergerakan lah. A besar, A kecil. Okay, contoh. Okay, let us start together. 1, 2, 3. A besar, A kecil. B besar, B kecil. C besar, C kecil. D besar, D kecil. E besar, E kecil. F besar, F kecil. G besar, G kecil. H besar, H kecil. I besar, I kecil. J besar, J kecil. K besar, K kecil. L besar, L kecil. M besar, M kecil. N besar, N kecil. O besar, O kecil. P besar, P kecil. Q besar, Q kecil. R besar, R kecil. S besar, S kecil. T besar, T kecil. U besar, U kecil. V besar, V kecil. W besar, W kecil. X besar, X kecil. Y besar, Y kecil. Z besar, Z kecil. Okay, normally kita akan buat aktiviti ini. Okay, yang pertama, okay, kita akan nyanyi ABC sambil tunjuk 3 kali, and then kita akan baca A besar, A kecil sampai Z besar, Z kecil sambil membuat pergerakan sekali. Okay, so kita ulang kaji balik ya. Untuk ajar topik 1 ni, kita akan nyanyi lagu ABC 3 kali sambil tunjuk, anak-anak tunjuk. Okay, lepas itu kita akan baca A sampai Z. Okay, guna pergerakan A besar, A kecil, Z besar, Z kecil. Okay, so itu dah settle topik pertama. Okay, mari kita pergi ke topik kedua, iaitu kenali bunyi fonik asas. Okay, untuk bunyi fonik asas ni, normally kita akan tunjuk gambar berserta, senang cerita, ibu bapa boleh print out lah yang muka surat 2 sampai muka surat 27 ni. Okay, berbentuk flashcard lah. Mungkin anda boleh guna A4 paper bahagi 2. Okay, right. Okay, boleh guna ini A4 paper ni belah 2. Okay, print dalam bentuk macam ni lah. Okay, size A4 ni bahagi 2 untuk satu kad tu. Okay, kita boleh main dekat rumah lah dengan anak-anak.
Okay, daripada muka surat 2 sampai 27. Okay, so untuk fonik asas ni, normally kita akan guna pergerakan, okay, untuk kita ajar anak-anak. Okay, contoh, okay, yang ini saya kena berdiri sikit sebab kita kena tunjuk pergerakan. Okay. Okay. Okay, I don't know. Okay, boleh kot. Okay. Okay, for example, okay, kalau contoh kita nak ajar bunyi kan. Okay, saya tunjuk dulu gaya dia, nanti kita akan recap balik bunyi fonik dia. Okay, contoh kalau A, B, 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 C, 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 D, 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 E, F, 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 G, 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 H, 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 I, E, J, 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 K, 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 L, M, N, O, P, 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 Q, 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 R, S, T, 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 U, V, 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 W, 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 X, Kus, 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 Y, Z, 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 Z. Okay. Okay, so itu adalah pergerakan yang ibu bapa boleh tunjuk dekat anak-anak dekat rumah. Okay, so kalau kita ulang kaji balik macam mana cara bunyi dia dengan betul. Okay, ini adalah metod saya lah. Okay, so kalau ada metod lain boleh gunalah metod lain. Kalau dah anak-anak tu dah belajar fonik ataupun macam manalah cara dia, mungkin dia mengeja ke, itu boleh terpulang pada ibu bapa. Okay, tapi normally yang saya akan guna inilah. Okay, contoh. Okay, ini saya nak ambil kat bawah lagi. Okay, contoh kita tengok muka surat 2. A tu macam gambar tu Okay, kita guna macam kita menjerit Okay, itu adalah pergerakan yang saya buat tadi, menjerit Okay, kita tengok muka surat 3. B, 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 macam lantun bola. B, 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 sambil buat sambil bunyikan B, B, B lah. Okay, next. C, 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 macam cuci cermin. C, 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 C. Okay, D, 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 macam gorila. D, 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 D. Okay, E, kita buat macam burung enggang atas tahan. F, 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 F. Okay, macam kita tiup balon. F, 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 F. Okay, G. Tengok gambar tu dia goyang. G, 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 G. Boleh buat goyang lah. G, 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 G. Okay, H. Ha, 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 ha. Boleh juga kau nak ikut gambar tu. Ha, ha, ha. Boleh juga. Okay, normally kalau Miss Fatin buat, Miss Fatin akan buat ha, 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 ha. Okay. I, E. Pegang pinggang. Macam itik tu. E. Okay, J. Jalan jekit-jekit. J. Okay, K. Pegang perut. K. Macam sakit perut lah. K. Macam ketawa sangat. Ketawa terbahak-bahak. K. Okay, L. Macam dalam gambar tu, macam dia lead orchestra. L. Okay. M. Okay, dia makan. Okay. N. Kasut dia hilang. Dia nangis. Okay. O. Okay, O tu mulut kita tutup sebenarnya. Okay, Miss Fatin letak gambar tu sebab nak bagi tunjuk budak-budak boleh buat O. Macam lukis O dekat mulut. O. Okay. P. Macam pukul paku dekat dinding. Okay, and then Q. Kuah. Misai kucing tu sebenarnya. Okay, yang teacher nak fokuskan dekat misai kucing tu. Kuah. Okay, R. Macam kita tunggang skuter. Okay, S. Okay, bunyi ular. Okay, T. Tembak.
U, ulat atas dahan. Okay, V, v, bawa van. Okay, W, baby nangis, bayi menangis. Okay, X, kes, macam lawan pedang bentuk dia. Kes. Okay. Y, lompat, happy, Lepas tu Z, tidur macam panda tu tidur. Okay. So ini ibu bapa boleh ulang kaji dengan anak-anak dekat rumah. Okay. Sambil membuat gaya. Okay, boleh rujuk video ni lah untuk panduan mengajar anak-anak untuk sebut fonik asas ni. Okay, kenali bunyi fonik asas. Okay, seterusnya adalah huruf vokal. Okay, huruf vokal normally apa yang teacher buat, normally teacher akan ajar budak-budak ni, ajar children, kita akan mengenali bunyi dulu. Sebut dulu huruf tu. Okay, lepas kita sebut huruf, nextnya kita akan nak dig lebih lagi macam mana bunyi dia tu, kita akan nyanyi lagu ulat bulu. Okay, contoh. Okay, huruf vokal normally apa yang teacher buat, teacher akan suruh kanak-kanak, okay, children, student, dia akan berjalan macam robot, macam A, E, I, O, U ke depan. And then bila teacher kata ke belakang, so dia akan undur balik A, E, I, O, U ke belakang macam robot. Lepas tu ke kiri, mereka akan pergi ke kiri lah, A, E, I, O, U. Ke kanan, A, E, I, O, U, macam tu. Okay, kiri dan kanan. Okay, sebab sambil teacher ajar huruf vokal ni, teacher juga selitkan sekali pergerakan supaya budak tahu ke depan tu macam mana, ke belakang tu macam mana, ke kiri tu macam mana, ke kanan tu macam mana. Okay, ini kita boleh ajar dekat rumah lah. Ibu pun boleh buat dekat rumah. Okay, suruh mereka jalan macam robot je, ke kanan, ke depan, ke belakang. Okay, after kita ajar dia kenali A, E, I, O, U, kita akan suruh dia bunyi. Okay, bunyikan, tapi kita guna lagu. Okay, lagu ni dia ada gaya dia. Okay, jap. Sorry. Okay, Cik memang nak kena banyak diri ni. Okay. So, lagu dia macam ni. First, ibu boleh nyanyi dengan anak-anak. Okay. Ada sang ulat bulu, punya kaki 1000. Siapa nampak kakiku? Jikalau tak nampak, terpaksa ku melompat dengan kakiku kurang 1. Okay, lepas tu kita akan kenali pula. Okay, mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi A. Okay, bunyi A. A macam mana? A. Mereka tahu macam mana nak bunyi A tu. Okay, lepas tu kita nyanyi juga. Tapi kita tukarkan dia punya suku kata tu. Okay, contoh. Ada sang alat bala, banyak kakak saraba, apa nampak kakak. Jagalah tak nampak, terpaksa melompat dengan kakak rangsata. Okay, teacher lupa nak tunjuk. Okay, bila kita kata lompat, apa yang terakhir sekali tu, terpaksa ku melompat dengan kakiku kurang 1. Satu kaki tu kita angkat, satu lagi kita pijak lah. Satu kaki tu angkat. Okay, dalam masa ni kita nak ajar dia balancing. Okay, dalam gross motor skill, pergerakan motor kasar. Okay, kanak-kanak dalam dia punya development tu, dia kena pandai berdiri menggunakan satu kaki. Jadi pada masa yang sama sebenarnya kita nak ajar budak tu pergerakan motor kasar juga. Okay. Lepas kita bunyi A tadi, okay. Next, mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi E. Okay, macam mana bunyi E? Mesti orang akan buatlah buat gaya tadi. Yang itu tu boleh dapat tengok daripada kenali bunyi fonik asas tadi, yang topik kedua. Okay, lepas tu kita nyanyi. Okay. Deseng elet bele penye ke serba seapa nampak ke jekalah tak nampak terpaksa ke melompat dengan ke kerang serta. Okay, dah kita kenali bunyi E tadi. Okay, yang ini bunyi baru. Okay, untuk permulaan, okay, ibu bapa boleh nyanyi dulu. Kita nak attract budak tu, nyanyi dulu. Okay, mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi A. Tengok gambar tu. A. Ini
pergerakan baru ya. A. Ena. Macam tu. And then kita pun nyanyi. De sing elet bele penye keke serebe se epe nempe ke jekele pe nempe terpek seke melimpet dengan keke reng sete. Okay, next kita pergi ke bunyi I. Mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi I. Macam mana I? Macam mana bunyi I? I. Okay. So kita nyanyi. I di sin ilit bili pinyi kiki siribi si ipi nimpi kiki jikili tik nimpi tipik siki milimpik dingin kiki ring siti. Okay, next. Mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi O. O macam mana? O. Okay, mari kita nyanyi bunyi O. O do som olat bolo ponyo koko sorobo so opo nampak koko jokolo tok nampak terpaksa kau melompat dengan koko rang soto. Okay, itu bunyi O. Next, mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi U. U macam mana? U. Sambil kita tanya mereka tu, suruh mereka buat gaya sekali supaya mereka ingat. Okay? Okay, next. Mari kita nyanyi lagu ulat bulu bunyi U. Udu sung ulut bulu punya kuku surubu suupu numpuk kuku jukulu tuk numpuk tepuk suku melumput dengan kuku rung sutu. Okay, rasanya dah habis untuk topik ketiga. Okay, dah habis topik ketiga. Okay, jadi itu adalah cara macam mana kita nak ajar topik 3. Okay, kita recap balik. Okay, setiap kali tu kita kena recap balik supaya saya ingat, ibu bapa pun ingat. Okay, untuk topik pertama, apa yang kena buat? Kita akan nyanyi lagu ABC tu sampai Z sambil tunjuk 3 kali. And then kita akan sebut A besar, A kecil sampai Z besar, Z kecil. Okay, 1 kali. And then kenali bunyi fonik asas, kita akan sebut huruf dia sambil buat gaya. Okay, untuk topik 3. Okay, ini topik 2 tadi kan. Okay, untuk topik 3, huruf vokal, kita akan sebut dulu A, E, I, O, U. Jalan macam robot tadi, ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Lepas tu kita akan nyanyi lagu ulat bulu. Okay, first kita nyanyi lagu ulat bulu yang pertama yang muka surat 29. Lepas tu kita akan nyanyi bunyi A, E, I, O, U. Sambil tanya dia lah macam mana bunyi dia. And then buat pergerakan macam mana nyanyi lagu tu tadi. Okay, so parents dah ingat topik 1 dan topik 3 macam mana cara nak ajar kan? Okay, next kita pergi kepada topik 4 iaitu kenali bunyi fonik tambahan. Okay, bunyi fonik tambahan ni dia tak banyak. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 bunyi. Okay, so macam mana kita nak ajar kanak-kanak ni kenal bunyi dia? Okay, setiap kali kalau perasan, setiap kali bunyi tu teacher ada letak gambar, betul? Okay, untuk bunyi A, Ena, itu gaya dia. Ena. Okay, kalau macam angkat berat, daripada bawah sampai atas, bunyi dia Okay, lepas tu nyah tu macam tangkap nyamuk, nyah. Okay, parents boleh tambah lah, nak lompat sikit ke nyah, ikut gaya masing-masing. Okay, kalau tidur macam tidur. Lepas tu nampak tak yang orang kat sebelah dia tutup telinga? Macam tu lah gaya dia. Kalau teacher no punya gaya. Okay, kalau nak bunyi A ni, kita tahu bunyi dia. Enak, Lepas tu bunyi angkat berat. Lepas tu nyah. Lepas tu macam tu. And then shh. Kalau shh tu senang lah bunyi shh. Okay, macam bunyi orang suruh senyap. Shh. Okay, jadi itu adalah kenali bunyi fonik tambahan. Okay, kita cuma tunjuk flashcard ni macam tadilah. Macam kita buat yang kenali bunyi fonik asas tadi. Okay, print out. Okay, parents siapa yang ada printer boleh print out
cut tu yang muka surat 36 tu sampai muka surat 40. Okey. Print dekat satu kertas A4 bahagi 2 saiz dia. Okey, untuk ulang kaji dengan anak-anak kat rumah. Better kalau ada machine laminate tu lagi bagus lah, supaya kad tu nampak cantik. Dia tak adalah komot-komot nanti kan. So tak apalah, tu pula pada parents sendiri. Okay, so kita dah ulang kaji dah. Kita dah teacher dah terangkan macam mana cara nak ajar kenali bunyi fonik tambahan, topik 4. Okay, dan seterusnya topik 5 ini adalah suku kata terbuka. Okay, suku kata terbuka ni cara ajar dia sama je. Cuma nak bagi budak-budak ingat, selalu teacher akan suruh budak-budak nyanyi lah. Okay, nyanyi sambil buat gaya. Buat gaya tu tanya dululah. Okay, hari ni kita nak nyanyi lagu suku kata terbuka bunyi A. A macam mana bunyi dia? A, A. So budak-budak akan nyanyi sambil tunjuk. Okay, kita nyanyi A baca dafa gaha jakala manapa karasata vawaya zanganya khasha. Okay, untuk topik 5 ni budak-budak dia tak bergerak sangat sebab dia dah mula nak fokus macam mana nak baca suku kata terbuka. Jadi dia lebih kepada tunjuk. Okay, sambil dia nyanyi tu tunjuk. A baca dafa gaha sampailah sya. Okay, and then macam mana bunyi I, and then sama juga. Baca dafa gaha jakala manapa karasata vawaya zanganya khasha, sambil tunjuk. Okay, kalau bunyi A macam mana? Okay, I, Okay, kalau yang nampak kan teacher dia bagi perbezaan dekat situ. Kalau dia warna merah tu itu bunyi dia Kalau dia warna biru tu bunyi dia A. Okay, so nyanyi juga sambil tunjuk. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z, N, Y, H, Sh. Okay, then bunyi I. I macam titik tu. I, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, Z, N, Y, H, Sh. Next, bunyi O. Bocho do fogo ho jokolo monopo koro soto woyo zongonyo hosho. And then bunyi U. Bocho do fogo ho jokolo monopo koro soto woyo zongonyo hosho. Okay, untuk topik 5 ni dia memang akan ambil banyak sangat masa. Maksudnya sebab kita nak ajar budak-budak membaca kan, jadi dia akan ambil masa sikit lah, mungkin 2 minggu, okay, so, untuk dia kenal suku kata ni. Jadi parents boleh ulang kaji setiap hari. Okay, sambil ulang kaji tu bolehlah tanya anak-anak. Okay, boleh tak tunjuk dekat mama, mana satu fa, mana satu fa, fa, mana satu fa. Nanti budak-budak akan tunjuk. Boleh tak bulatkan guna tangan. Okay, contoh kita bagi dia, contohlah ini kad. Okay, untuk topik 5 ni saya sarankan parents boleh print out besar sikit lah dalam size A4 ni, tapi dalam vertical punya setting. Okay, supaya dia boleh tunjuk. Contoh boleh tak tunjuk boleh tak bulat guna jari, tunjuk dekat mama mana satu ca. Nanti dia akan tunjuk lah. Bulat guna jari, ca. Okay, boleh juga kalau nak lebih kreatif, boleh tak lukis segitiga dekat bunyi ga. Suruhlah guna jari ke lukis segitiga, ataupun guna pensel ke lukis segitiga. Dalam masa kita ajar suku kata terbuka, kita boleh ajar bentuk juga. Macam itulah cara dia. Okay, so untuk topik topik 5 suku kata terbuka, okay, teacher dah ajar macam mana parents boleh buat dekat rumah. Okay, untuk topik 6 ni, okay, sebenarnya ini adalah kad bacaan yang kita guna je. Okay, tapi sebenarnya untuk bahan bacaan memang banyak untuk suku kata terbuka. Okay, nanti teacher akan share from time to time dekat group, dekat Facebook page ni. Okay, tapi ini adalah sekadar contoh. Okay, untuk topik 6, bila anak-anak dah mahir topik 5, okay, automatically dia akan pandai baca lah. Cuma dalam baca ni kita kena praktis banyak-banyak. Okay, contoh kemahiran baca cerita 1, buku. Suruh dia sambil dia
membaca tu tunjuk. Okey, kenapa tunjuk? Sebab bila ditunjuk dia lebih ingat sebenarnya. Okey, so yang topik 6 ni boleh ibu pun boleh ulang kaji sendiri lah dekat anak bila dia dah mahir topik 5. Okey. Okey, so video guideline Teacher Fatin pun dah habis. So kita recap balik. Kita tengok dekat topik lah. Okey, kita recap balik. Okey, macam mana kita nak ajar kenali ABC tadi? Yang pertama, kita akan nyanyi lagu ABC sampai Z 3 kali sambil budak-budak tunjuk, sampai anak-anak tunjuk. Okey. Yang kedua, kenali bunyi fonik asas. Okey, ulang kaji sebut A. Contoh A, buat gaya sekali. Okey. And then macam Teacher Fatin selalu buat A, bunyi dia A 5 kali Teacher Fatin buat bunyi dia. Okay, supaya dia jelas. Okay, and then huruf vokal tadi. Okay, yang pertama macam mana nak buat huruf vokal tadi? Kita ajar anak-anak jalan robot ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Okay, lepas kita sebut A, I, O, U tu, kita nyanyi lagu ulat bulu. Yang pertama nyanyi lagu yang asal tu ulat bulu, lepas tu bunyi A, E, I, O, U. Okay. And then untuk kenali bunyi fonik tambahan, kita just buat gaya. Okay, and then suku kata terbuka nyanyi sambil tunjuk. Okay, dan topik 6 kemahiran baca cerita, yang itu ibu bapa boleh ulang kaji dekat anak-anak dekat rumah setelah dia mahir suku kata terbuka. Okay, so dalam video ni untuk semester pertama bahasa Malaysia kita dah habis. Okay, so kalau siapa-siapa ada masalah ataupun ada benda nak kena rujuk dengan teacher, okay, you can leave your message dalam kita punya inbox ataupun just directly WhatsApp teacher pun boleh, ataupun just email teacher pun boleh. Ada email dekat page tu kan. Okay, so sampai tu je untuk bahasa Malaysia. So insya-Allah esok teacher akan guide untuk konsep untuk matematik pula, kuasai matematik. Okey, yang teacher ajar ni tadi, okey, dia adalah untuk anak-anak yang masih belum pandai membaca lah. Okey, ini adalah orang kata kemahiran membaca asas lah. Okay, sebab tu teacher ada buat semester 1. Dia ada 2 semester. Semua subjek yang teacher Fatin buat ada 2 semester. Okay, yang ini kalau teacher punya pengalaman, normally teacher akan guna konsep buku konsep membaca ni untuk 4, 5, 6, 7 dan 8 tahun yang masih tidak boleh membaca lah. Okey, jangan khawatir. Yang ini pun contoh kalau ibu bapa ada anak yang 8 tahun masih tak boleh membaca, tak apa, kita ajar dulu daripada basic ni. So insya-Allah dia memang akan kan learning process kan. So dia akan berterusan lah, make sure ulang kaji ni setiap hari. Nanti anda boleh tengok dia punya dia punya progress. Okay, so siapa yang dah ada join session ataupun kelas reading and mathematics class dengan teacher Fatin yang ada ambil subjek bahasa Malaysia, okay, so anda akan dapat benda ni free lah. Okay, so siapa yang tak ambil, don't worry. Okay, tapi teacher akan anda boleh PM teacher untuk dapatkan benda ni, but then kita akan charge a little bit lah untuk tu. Okay, so sempena PKP ni, so teacher harap parents semua pun boleh buat ulang kaji lah. Jangan don't take things for granted lah. Okay, ini terutamanya untuk parents yang ada di rumah lah, yang macam tidak bekerja kan sebab cuti kan, sebab terpaksa PKP kan. So learning process ni dia adalah teacher tak ingat, tapi learning ni adalah orang kata kita manusia ni adalah lifelong learner. Betul ke? Maksudnya even umur teacher macam ni pun, umur parents macam tu pun, kita still kena belajar everyday. So benda ni pun kita kena apply dengan anak-anak kita jugalah. Okay, so walaupun PKP jangan bagi dia main saja. Okay, dalam kita memang bagi dia main. Okay, dalam kita bagi dia main tu, bagi juga dia refresh balik apa yang dia dah belajar dekat sekolah. Okay, so that's all from me. Thank you. Bye. Assalamualaikum.